Saya kan kalau baca tulisan Ustazah Wana Hidayah ni, mudah nak nangis. Ustazah selalu menulis tentang ujian, tentang sabar. Allah menukilkan ilham yang mana boleh ditulis dengan kita mudah faham. Walaupun kadang-kadang saya dok komen, tapi hampir setiap tulisan Ustazah saya baca sebagai apa? Pengubat hati, kemudian melebur dosa. Dah tahulah lebur ke tak dosa tu. Tapi bila baca tu istighfar. Sebab rasa macam kena tapar, rasa kena tumbuk. Memang seolahnya kata-kata itu ditujukan pada diri sendiri. Lepas tu mulalah melagikan diri. Bukan melagikan diri apa? Rasa macam malunya. Kadang-kadang rasa Kak Ida ni nak tuju kepada saya ke? Saya rasa gitu. Ni dia cakap pasal saya ke? Padahal kita tahu niatnya adalah untuk umum. Tapi begitulah kita tuan-tuan puan-puan muslimat sekalian. Bila kita baca suatu teguran Allah di dalam Al-Quran, jangan kita nampak orang lain. Kita baca je astagfirullah. Baca tentang neraka, bukan kita nampak orang lain dalam neraka. Dia nampak kita. Bila baca syurga, insya-Allah bayang kita duduk dalam syurga. Sahabat Nabi SAW, bila Nabi menyampaikan ayat-ayat tentang neraka, mereka menangis sampai pengsan. Kerana mereka membayangkan diri mereka dalam neraka, walaupun mereka itu dijamin oleh Rasulullah untuk ahli syurga. Dan bila mereka dengar tentang ayat-ayat syurga, mereka menangis juga. Ketakutan sebab mereka tidak membayangkan diri mereka di dalam syurga. Sebab itu bila kita hadir majlis ilmu kuliah, kita dengar apa-apa ustaz ke, ustazah ke, kita terus melantun kepada diri kita. Terus, ya Allah, bukannya nampak orang sebelah. Bukannya nampak suami duduk rumah. Tunggu ni, nak catat jadi nak kabur ke dia. Banyak poin ni nak cakap ni. Rupanya, saya nak sebut beberapa perkara muslimat sekalian. Disebut dalam kitab Hidayatus Salikin fi Maslakil Muttaqin. Satu kitab yang masyhur, iaitu petunjuk jalan bagi jalan orang-orang yang bertakwa. Dia letak garis panduan majlis ilmu yang dinaikkan darjat sebagai taman syurga Allah. Antaranya adalah majlis itu menambahkan cintanya kepada Allah, mengurangkan cintanya kepada makhluk. Kedua, majlis itu menambahkan cintanya terhadap akhirat dan mengurangkan cintanya kepada syurga. Yang ketiga, majlis ilmu itu menambahkan kekurangan dirinya, melihat aib dirinya dan menutup matanya daripada melihat aib orang lain. Tapi sekiranya kita hadir satu majlis ilmu ataupun baca ilmu, dengar ilmu, tapi kita balik daripada majlis ilmu, mata tu lebih nampak buruk orang, lebih dengar keburukan orang, berbanding menundukkan diri ke bumi, rasa macam balik tu rasa macam, ya Allah, banyaknya dosa aku, banyaknya nak kena beki, banyaknya lagi nak buat. Maka majlis ilmu yang kita hadir itu memberi kedudukan untuk kita sebagai taman syurga Allah di bumi. Taman syurga ni bukannya jolokan manusia. Nabi sebut, Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu lihat taman syurga Allah, maka singgah. Sahabat bertanya, fama riyadil jannah? Nabi jawab, hilaquz zikri. Halaqah zikir. Kenapa Nabi jawab halaqah zikir? Pertemuan majlis zikir, majlis ingat mengingati. Majlis itu untuk kita ingat Allah, untuk sebut Allah. Tapi kalau kita hadir majlis ilmu untuk membangga-banggakan diri. Sebab itu kadang-kadang bila kita hadir satu majlis ilmu, kita balik tak rasa apa-apa. Sama ada majlis ilmu itu bermasalah, ataupun kita sendiri penuh dengan karak dosa, sampai ilmu yang disampaikan tak rasa di hati. Allahu Akbar, subhanallah. Saya pernah ditegur oleh seorang guru. Dia kata, ustazah berhati-hati dalam menyampaikan. Ustazah kena jaga niat, kena bersih hati. Sebab kalau ustazah menyampaikan dengan riak, dengan ujub, dengan rasa ingin dipuji Allah, maka ustazah akan menanggung beban, kesan. Orang-orang yang datang, dia pulang bukan menambah cinta kepada Allah, melainkan menambah cinta kepada ustazah. Dia pulang bukan mengenal aib diri dia, tetapi dia pulang hanya dengan mendapat bahagian dia ingini, mungkin sebab nak jumpa ustazah dan sebagainya. Jadi sebab itu kita kena betulkan niat. Saya pun sepanjang datang duk betul niat. Sebab niat ini sangat mudah berbolak-balik.
Dan yang Allah tengok kita hari ni bukan muka kita, bukan tudung, bukan pakaian kita, walaupun itu salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tetapi yang jauh lebih penting, Allah ya basir, Allah yang maha melihat, Allah ya syahid yang maha menyaksikan, Allah ya hasib yang maha menghitung. Allah sedang memandang direct ke dalam hati kita pada saat ini. Apakah niat kamu ketika menyampaikan? Apakah niat kamu ketika hadir ke rumah Allah pada petang yang barakah ini? Allahu Akbar, subhanallah. Jadi marilah kita betulkan niat kita dengan sama-sama baca doa ni. Jadi saya akan baca, maksudnya ibu-ibu boleh buka muka surat doa pembukaan. Muslimin, muslimat sekalian, kita sekarang sedang membaca buku tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Ni'mat, Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'mat, iaitu tafsir surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Tafsir ni baru siap dalam 2 bulan lepas. Nanti saya cerita bab tafsir Tok Guru ni. Tapi kita nak baca doa dulu kan. Jadi bila saya baca, kita sama-samalah tanda tangan, lepas tu aminkan. Dan insya-Allah saya akan baca sekali dengan terjemahan. Jadi kalau kita beli dan memiliki buku ni, balik boleh amalkan doa yang terkandung di dalam kitab ni. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Rasul yang paling mulia, pemimpin dan ketua kami Muhammad, dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda seluruhnya. Wa ba'd fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya ucapan yang paling mulia ialah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk urusan ialah perkara baharu di dalam petunjuknya, dan setiap perkara baharu itu adalah bid'ah. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina warzuqna tilawata kitabaka ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang kami masih jahil ya Allah. Ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa, dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya, yakni Al-Quran, pada waktu malam dan sebahagian waktu siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hajat untuk kami, sebagai satu keperluan untuk kami ya Allah. Wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, terangkanlah dada kami ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah. Urusan hidup kami, urusan mati kami, urusan alam barzah, urusan di mahsyarmu ya Allah. Dan mudah-mudahan urusan kami berakhir di syurgamu ya Allah. Bukakanlah simpulan yang mengikat lidah kami, supaya mereka memahami kata-kata kami ya Allah. Wahai Tuhan kami, permudahkanlah dan janganlah menyusahkan. Janganlah susahkannya dan janganlah sukarkannya ya Allah. Ya Alim, alimna min ilmika ma tarda bihi anna, wa la tu'akhidna bima ta'lamuhu minna. Wahai Tuhan yang maha mengetahui, ajarkanlah kami daripada ilmu-Mu apa yang Engkau redha untuk kami. Janganlah Engkau ambil daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Halim, khaliqna bi khuluqil hilm wa haqqiqna bi haqa'iqil ilm. Wahai Tuhan yang maha santun, ya Halim, yang maha santun, yang maha lembut, bentukkanlah akhlak kami dengan akhlak yang santun,
akhlak yang mulia, akhlak yang lemah lembut ya Allah, dan kurniakanlah kepada kami kebenaran ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dalam buku ini dituliskan ucapan pembuka dan doa ini disalin sepenuhnya daripada ucapan almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat sebelum memulakan kuliah tafsir setiap hari Jumaat. Subhanallah.